Okey, masih lagi kita bercerita berkenaan TVET. Kalau diikutkan penawaran TVET ini dalam pelbagai kementerian, kali ini ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM, Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik lahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET. Ya, jadi untuk bercakap lebih lanjut bagaimana supaya tenaga kerja mahir ini boleh dilahirkan melalui institusi TVET, kita bersama dengan Teknologi Zulkarnain bin Fauzi, Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Okey. Ya. Terima kasih Tuan kerana bersama dengan kami. Jadi mungkin boleh dikongsikan berkenaan tentang apakah maklumat yang boleh kita kongsikan dan juga kita berikan bersama dengan penonton berkenaan tentang Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik di bawah KPM ini. Okey. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita akan berkongsi tentang program TVET di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional adalah merupakan bahagian yang diberi tanggungjawab untuk menerajui program TVET di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain daripada 11 kementerian lagi yang ada di negara kita. Jadi program utama yang ada di bawah bahagian ini adalah Kolej Vokasional dan juga Sekolah Menengah Teknik. Di mana fungsinya adalah untuk kita memastikan bahawa pelajar-pelajar yang cenderung kepada bidang kemahiran ini akan dapat meneruskan pengajian mereka di aliran kemahiran di Kolej Vokasional, dan juga yang ingin meneruskan pengajian di bidang teknikal boleh masuk ke Sekolah Menengah Teknik. Okey. Apa sebenarnya antara matlamat untuk sebarang transformasi dalam pendidikan vokasional ini? Okey. Jadi untuk memastikan bahawa Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik ini sentiasa relevan dengan keadaan masa kini dan akan datang, maka program transformasi ini perlu diwujudkan untuk memastikan program-program yang ditawarkan itu adalah selari dengan keperluan semasa dan akan datang. Jadi objektif utamanya adalah untuk kita memastikan bahawa pelajar yang lepas daripada pendidikan vokasional ini memiliki satu sijil dan juga diploma yang boleh mereka bawa untuk meneruskan kehidupan mereka di peringkat yang lebih tinggi. Sama ada mereka dapat bekerja di bidang kemahiran berkenaan atau menyambung pengajian ataupun menjadi usahawan. Kemudian yang kedua adalah untuk membolehkan mereka ini meneruskan kemahiran mereka itu ke peringkat yang lebih tinggi untuk mereka menjadi pekerja-pekerja mahir dan pekerja-pekerja profesional lah. Program-program yang mungkin ataupun sedang dan akan ditawarkan dan juga dijalankan di Kolej Vokasional. Program-program yang ada di Kolej Vokasional ini kita ada 10 bidang. Seperti bidang seni reka, bidang teknologi awam, bidang hospitality dan sebagainya. Jadi setiap bidang tu ada program-program pula. Program-programnya keseluruhannya ada 36 program. Jadi program-program ini ditawarkan di 86 kolej vokasional yang ada di bawah Kementerian Pendidikan. Daripada 86 ini, 81 daripadanya menawarkan program diploma di kolej vokasional. Jadi keseluruhan program kita ada 606 keseluruhan program di seluruh negara. Jadi untuk memastikan bahawa diploma yang kita tawarkan ini akan memberi nilai tambah dan juga kualiti kepada diploma yang diambil oleh pelajar ini, maka sudah tentu diploma ini akan diakreditasi oleh badan-badan yang memberi pengiktirafan seperti Malaysian Qualification Assurance atau MQA dan juga Malaysian Board of Technologies ataupun Lembaga Teknologi Malaysia. Jadi 606 ni 40% diakreditasi penuh oleh MQA dan 60% oleh MBOD. Jadi sekarang ni diploma yang ditawarkan di Kolej Vokasional 100% telah mendapat akreditasi penuh. Jadi ini bermaksud diploma kita ditawarkan ini adalah selari dan setara dengan diploma di mana-mana IPTA dan IPTS. Okey. Jadi kalau Tuan boleh kongsikan perincian struktur pengajian di Kolej Vokasional juga Sekolah Menengah Teknik. Okey. Untuk pengajian di Kolej Vokasional, di bidang TVET ini, kita satu-satunya buat masa ini yang memberi peluang kepada pelajar-pelajar lepasan tingkatan 3 untuk menyambung pengajian di bidang kemahiran. Di mana strukturnya adalah mereka akan mengambil satu ujian ataupun pentaksiran kemasukan sekolah khusus, di mana di sini mereka akan dinilai dan diberi tawaran untuk masuk
selama 2 tahun untuk mengambil CJ Vocational Malaysia. Di samping itu mereka juga akan diberi peluang untuk mendapatkan CJ Kemahiran Malaysia tahap 3. Jadi apabila mereka tamat CJ Vocational Malaysia, yang mana CJ ini adalah setara dengan CJ Pelajaran Malaysia. Dan nilai tambahnya dia ada satu CJ lagi, iaitu CJ Kemahiran Malaysia tahap 3. Selepas 2 tahun, mereka ni terus boleh diberi peluang untuk menyambung pengajian di peringkat diploma di kolej yang sama selama 2 tahun lagi dan 6 bulan dengan latihan di industri. Jadi ini satu peluang yang cukup baiklah kepada pelajar. Dan untuk sekolah menengah teknik pula, kepada pelajar lapasan tingkatan 3 yang ingin mengambil pengkhususan di bidang teknikal, maka mereka akan menduduki ujian pentadbiran PKSK tadi, pentadbiran kemasukan sekolah khusus untuk masuk ke tingkatan 4 dan 5 di sekolah menengah teknik. Apa fungsi mengetahui tentang kewujudan kolej vokasional dan sekolah menengah teknik dan juga program-program yang ditawarkan ini, Tuan? Okey. Sangat penting untuk kita mengetahui fungsi ataupun peranan yang dimainkan oleh kolej vokasional dan sekolah menengah teknik ini. Yang pertama sekali adalah untuk kita melahirkan tenaga kerja mahir. Apabila mereka tamat di kolej vokasional di peringkat diploma, mereka ni pelajar-pelajar ini bila keluar bekerja, mereka akan menjadi dikategorikan sebagai pekerja mahir. Manakala di sekolah menengah teknik, bila tamat saja di peringkat SPM di bidang teknikal, mereka boleh menyambung pengajian di peringkat ijazah, diploma dan ijazah di bidang teknikal untuk menjadi profesional di negara ini. Dan dari segi kolej vokasional ini sendiri, dari segi bagaimana kita menguruskan pengoperasian dia adalah di mana kita memberi mereka peluang 70% apabila mereka tamat, mereka dapat bekerja di bidang yang mereka pelajari. Manakala 20% untuk mereka menyambung pengajian di peringkat ijazah dan sebagainya, dan 10% lagi adalah untuk mereka menjadi usahawan. Contohnya kalau mereka belajar bakery and pastry, so bila tamat tu mereka boleh membuka sendiri kedai-kedai dan sebagainya untuk menjadi usahawan. Bagaimana sebenarnya kolej vokasional ini boleh membantu anak murid ataupun para pelajar yang tercicir dalam bidang pendidikan? Sebenarnya anak-anak ni kalau kita mengikut pada falsafah pendidikan kebangsaan, di mana setiap anak ni ada potensi masing-masing. Jadi potensi inilah yang perlu kita cukir dan gilap. Jadi untuk memastikan anak-anak ni supaya tidak tercicir selepas tingkatan 3 untuk menyambung ke peringkat menengah atas, maka program vokasional yang ada ini memberi mereka satu peluang dan ruang untuk mereka memasuki bidang kemahiran yang bukan terlampau akademik. Yang ini sangat penting. Bila mereka masuk ke bidang ini, maka di situlah potensi mereka digilap dan menjadikan mereka ni menjadi lebih mahir lah untuk mengubah kehidupan mereka. Kecenderungan kepada akademik, kalau dibuat perbandingan di sekolah harian biasa, bagaimana perbandingannya kalau di kolej vokasional atau sekolah menengah teknik ini? Untuk di kolej vokasional dengan sekolah harian. Sekolah harian ni biasa dia belajar more akademik lah. Dengan 7 subjek pelajaran atau 8 pelajaran. Manakala di kolej vokasional ada 3 atau 4 saja mata pelajaran akademik. Itu pun hanya 30%. Kerana 70% lagi kita memberi mereka kemahiran. Sebab kita nak menjadikan mereka ni sebagai tenaga mahir. Sebab itu penting 70% itu kita terapkan dengan kemahiran di bidang-bidang yang mereka pilihlah. Beza dah. Okey, manakala mereka ni tidak cenderung ke akademik, bagaimana setakat ini kalau tuan boleh kongsikan sikap para pelajar ataupun murid yang berada di sekolah menengah teknik dan juga kolej vokasional ni? Kalau kita lihat murid biasa dengan murid kolej vokasional, dari segi pembelajaran pun berbeza akademiknya. Tetapi apabila mereka masuk ke kolej vokasional atau sekolah menengah teknik, kita juga selain daripada kemahiran, kita juga terapkan mereka ini dengan adab, akhlak dan juga integriti. Di samping itu, kita juga terapkan nilai untuk menjadi usahawan secara merentas pelbagai kemahiran yang ada. Di situlah mereka ini dibentuk untuk menjadi insan-insan yang bila mereka keluar nanti, selain daripada dapat bekerja, mereka juga boleh menjadi insan-insan yang boleh berada di dalam masyarakat dan menjadi warga negara yang boleh menyumbang kepada
masyarakat dan juga negara. Keboleh pasaran graduan KV ini, Tuan. Okey, kalau kita lihat daripada tahun ke tahun, sebagai contoh, keboleh pasaran kita pada tahun 2020 kita ada 98% keboleh pasaran. Jadi keboleh pasaran ni adalah bergantung kepada 70% yang menyambung yang bekerja dalam bidang dan 20% menyambung pelajaran dan 10% menjadi usahawan. Jadi 98%. Kemudian pada tahun 21 91%, pada tahun graduan pada tahun 21 sebanyak 10,320 orang ini keboleh pasarannya adalah 99.16%. Dan yang terbaru keboleh pasaran pada graduan kita yang tahun 2022 sehingga September yang lalu adalah 95%. Jadi maknanya lepasan pelajar kolej vokasional dan sekolah menengah teknik ini melebihi 90% ke atas keboleh pasaran mereka. Data yang meyakinkanlah untuk ibu bapa menghantar anak mereka ke sekolah menengah teknik dan juga kolej vokasional ini. Terima kasih kepada Tuan Zulkarnain bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan bagaimana kolej vokasional dan sekolah menengah teknik melahirkan tenaga kerja yang mahir. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami. Itu saja yang boleh kita kongsikan di Selamat Pagi Malaysia. 2 jam kita bersairan, insya-Allah. Jangan lupa juga sidang Dewan Negara sudah pastinya akan memberikan gambaran berkenaan perjalanan Parlimen untuk kita membawa apakah antara perbahasan usul dan juga rang undang-undang. Terima kasih bersama kami. Saya Ismail Anan. Dan juga saya Syahida Arifin. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.